Hai, Assalamualaikum. Pertama sekali, terima kasih kepada admin Fiction Syasha kerana terus memuat naik pengalaman yang Mel kongsikan. Terima kasih juga kepada pembaca yang sudi luang masa untuk sama-sama merasai pengalaman seram dengan makhluk halus. Selain bekerja, Abah Mel ada hobi memancing, sama seperti lelaki-lelaki normal di luar sana. Tapi jangan kecam tau, yang tak pergi mancing tu tak normal. Cuma kebiasaannya, para lelaki ni suka memancing. Relax katanya. Kawan-kawan abah aku pun jenis kaki mancing. Dorang akan selalu set masa dan ambil cuti untuk pergi memancing ikan di laut. Lepas tu, dorang akan buat pembagian tugas. Kereta mana nak naik, tong ikan yang besar tu siapa yang bawa. Semua dorang dah ready. Masa tu, Mel tingkatan 5. Mel tak suka abah pergi laut. Sebab, abah tak bawa Mel. Pujuklah macam mana sekalipun, abah akan cakap, Mel tu perempuan. Kawan abah semua lelaki. Tak larat abah nak jaga nanti. So, Mel memang tak pernah dan takkan dapat ikut abah pergi mancing, walau dalam mimpi. Sewaktu diorang dalam perjalanan pulang dari Terengganu, ada satu kejadian yang berlaku tanpa diduga. Waktu pergi tu, memang guna highway biasalah. Cuma balik tu, entah mimpi apa, entah pergi lalu jalan lama Karak. Yes, Karak. Tipulah orang tak tahu kisah-kisah popular yang jadi kat lebuh raya tu. Macam-macam cerita yang dikongsi oleh orang tempatan dan pelancong. Perempuan merata daging atas bumbung kereta lah. Kereta putih tak bertuan yang dah remuk teruk pun masih berjalan. Budak lelaki minta tumpang lah. Banyak sangat. Sampai yang bernasib malang mesti akan ditimpa kemalangan sehingga membawa maut. Na'udzubillah. Ceritanya macam ni. Abah Mel nak balik rumah awal sebab isteri kesayangan dah risau sangat. 3 hari pergi tak balik-balik. Diorang pergi dengan menaiki 3 biji kereta. Kereta perdana, Serena model lama dan Proton Saga baru. Setiap kereta akan dilantik seorang pemandu dari geng senior. Supaya apa-apa jadi, insya-Allah orang yang berpengalaman tak panik berhadapan dengannya. Maka Abah Mel pun pandu kereta perdana di hadapan, diikuti oleh Proton Saga yang dipandu Pakcik Nuar, dan kereta Serena dipandu Abang Fadil, senior yang paling muda dan merupakan engineer dalam geng veteran tu. Setiap kereta ni ada dalam 3 dan 4 orang penumpang. Bahagian belakang Serena tu dibuang seat untuk meletakkan tong ikan yang besar gedabak tu. Lepas Abah Mel buat keputusan nak balik jalan lama, jalan Karak lama, muka masing-masing dah lain. Risau, ragu-ragu, takut semua bermain dalam diri. Tapi Abah tanya pendapat semua dulu. Memandangkan semua setuju, Abah Mel diminta memandu di hadapan. InsyaAllah kita cubalah bawa dalam keadaan yang berhati-hati. Tadi pun tengok jalan sebelah sana, jam. Kita niat nak lalu, moga-moga dipermudahkan, selamat dan sampai awal. Cuma satu nak pesan. Abah Mel diam sekejap. Mungkin ada sesuatu yang bermain di fikirannya. Kawan-kawan yang lain semua khusyuk mendengar. Cuma satulah nak pesan. Andai ada apa-apa yang berlaku, aku harap hampa tak panik. Terangguk-angguk perlahan semua. Abah aku minta setiap kereta ambil peranan. Lantiklah seorang muazzin, orang yang melaungkan azan. Kalau terjadi situasi yang kita tak jangka, minta muazzin laungkan azan. Boleh tak ni? Semua setuju dan menunggu pesanan seterusnya. Harap hampa teruskan berzikir nama Allah. Biar detik jantung dalam perjalanan kita ni, kita letak Allah ke depan. Abah Mel pandang muka masing-masing. Dia ukir senyum nipis. Harapan Abah,
dapatlah timbul sedikit ketenangan dalam hati anak-anak muda yang ikut serta aktiviti memancing kali ini. Abahku cakap, "Nuar, Padil, aku harap sangat hampa dua follow rapat kereta aku. Andai kata ada kereta lain yang lalu, jangan bagi kereta tu masuk antara kereta-kereta kita. Boleh kan?" "Aku cuba Zam," Padil bersuara memecah kesunyian. "Jomlah kita. Along, hang naik dengan aku." Nuar memaksa Along temankan dia. Senang nak handle bila Sinia duduk dengan Sinia. Maka bermulahlah kejadian dalam perjalanan melalui jalan lama karak. Jam menunjukkan pukul 11 malam sewaktu perjalanan dimulakan. Doa menaiki kenderaan, pendinding diri, semuanya telah diamalkan sebelum kereta bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Abah melepaskan sederhana kuat dengan niat untuk mengingatkan kawan yang lain, turut mengucap bersamanya. Moga-moga kita membawa keyakinan yang tinggi bahawa segala kejadian dan ketetapan dengan kehendaknya. Malam pekat ketika itu, dengan tiada satu pun lampu jalan yang berfungsi, atau mungkin tiada. Mereka dahlah orang baru yang lalu kawasan tu. Tak pernah lalulah cerita dia. Memang tawakal habis. Kelihatan kiri dan kanan jalan ialah hutan tebal dengan rimbunan pokok yang besar. Masa tu pemanduan dalam kelajuan normal, tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan. Kebiasaannya lagu akan dipasang sepanjang perjalanan, tapi tidak kali ini. Semua senyap. Langsung tak berhasrat nak bercakap. Mungkin semua tengah berharap untuk melepasi jalan tu dengan segera. Keadaan jalan pula berliku-liku dan tidak lurus. Sangat memerlukan pemanduan yang kemas, cekap dan penuh perhatian. Mata masing-masing segar, tertumpu pada jalan. Kalau ada pun yang berniat nak toleh ke sisi kiri atau kanan tingkap. Takut-takut ada benda lain yang menyapa, melambai atau mengikut. 10 minit yang pertama. Alhamdulillah, keadaan masih terkawal. Namun berubah sekelip mata ketika Abah Mel merasakan kereta yang dipandunya berat. Abah memandang Wan. Wan terbeliak, jantung dan naik turun. Kalam Allah disebut berulang kali. Tak kurang juga anak muda yang duduk bahagian belakang. Dari tersandar kemas, semua menarik bontot ke hadapan dan tangan memegang erat seat hadapan. "Along, cuba hang call phone Wan. Tanya kenapa pelan bawa. Tayar pancit kah? Kah kereta rosak?" "Tak boleh weh. Len tak ada. Nak call Kimi pun tak boleh. Phone hampa len ada tak?" Soal Along dengan nada sedikit cemas. Semua menggeleng kepala. Di samping tu, kereta Padil terdengar dentuman orang yang menghentak di atas kereta. Allahu Akbar. Sepakat semua melafazkan kalam Allah. Terkejutlah. Takut pun tak kurang. Macam-macam dah bermain dalam otak. Mana tahu dia menjengam muka depan cermin kereta. Kita ingat apa Zam kata tadi. Teruskan pemanduan. Selagi Zam tak berhenti, kita tak boleh memandai. Kimi menegaskan balik apa yang Abah Mel pesan bila salah seorang kumpulan dia menyuruhkan untuk berhenti, lihat apa yang berlaku. Buang kejaplah perasaan nak terkucil, nak terbuang air besar kah, atau apa-apa alasan untuk berhenti. Pokoknya, perjalanan mesti diteruskan. Lagi marahlah benda tu bila gangguannya tidak dihiraukan. Memang masa ni tiba-tiba kereta boleh bergerak seperti biasa. Disebabkan tadinya kereta menjadi berat, Abah Mel tekan minyak kuat. Tapi bila dengan tidak semena, kereta bergerak seperti biasa. Dalam keadaan Abah tekan minyak rapat, kereta meluncur laju ke hadapan. Nyaris-nyaris terlepas gaung. Semua yang berada dalam kereta menjerit habis. Nafas ditarik dalam-dalam setelah pemanduan masih dalam kawalan. Kereta belakang
memang terbeliak. Nak tolong pun tak mampu. Nak tahan macam mana? Tak cukup dengan itu, setelah semuanya okey, ingatkan tiada apalah yang akan berlaku. Rupa-rupanya, bala di depan masih menunggu. Kelihatan pokok di kiri dan kanan jalan macam nak tumbang. Setiap telinga mendengar dengan jelas bunyi batang-batang pokok seperti ditebas lalu merekah untuk tumbang ke arah jalan. Semua dah panik. Memang dalam keadaan ni, semua dah redah. Dah tawakal sehabisnya. Yang muazzin memainkan peranan melaungkan azan, Abah mengambil tindakan berani. Firasat Abah kuat mengatakan itu bukan pokok. Itu bayangan pokok yang benda tu cuba kaburi mata pemandu. Abah membuat keputusan merempuh dalam pokok-pokok besar yang tumbang ke arah mereka. Allahu Akbar. Abah menjerit lalu merempuh dengan yakin. Dua kereta di belakang pun mengikut sama. Abah, Nuar dengan Abang Fadil macam sepakat pejam mata rempuh. Semua dalam kereta menjadi saksi. Bunyi seolah-olah pokok yang tumbang tadi menghempap atas kereta. Bunyi rumukan-rumukan kereta yang dirempuh. Keadaan berlaku tak lama. Sekelip mata. Cuma kereta memang tak bawa laju. Lepas masing-masing tak dengar sebarang bunyi, semua memandang keliling. Kosong. Pandang belakang, tidak satu pun pokok yang tumbang. Tersandar kepenatan. Penat bermain dengan emosi. Masing-masing ingat nyawa dah melayang. Keadaan mula stabil sehinggalah melepasi jalan tersebut. 10 hingga 15 minit macam tu, kereta meluncur keluar dari puaka karak tu. Abah Mel berhenti di bahu jalan. Dua kereta di belakang pun turut serta. Semua muka cuak habis. Seakan-akan terlepas dari satu kejadian kemalangan yang mengerikan. Semua keluar tersadai di sisi kereta. Ada yang keluar terus memeriksa kereta. Sedikit calar pun tak ada. Habis yang berdentum, yang terseret, yang remukan-remukan dahsyat tadi tu, apa? Abah Mil berpeluh kepenatan. Diteguknya air, lalu memandang rakan-rakan yang lain. Dalam hati penuh dengan lafaz syukur pada Allah kerana melindungi dia dan rakan yang lain. Alhamdulillah, tidak satu pun nyawa yang melayang malam tu. Tapi, semua tidak berhasrat untuk menyoalkan apa-apa. Semua melayan perasaan, sehinggalah sampai ke rumah. Abah Mel tidak terus menceritakan perkara yang berlaku kerana bimbang isterinya risau dan merajuk tak bagi pergi dah. Bukan takut, tapi sayang bini. Keesokannya, waktu lepak minum kopi dengan kawan kat kedai mama, barulah Nuar, Along, Kimi, Padil dan Wan membuka cerita. Semua masih terkesan dengan kejadian tempoh hari. Apa-apapun, segala kejadian yang menimpa pasti ada hikmah. Sama ada suratan takdir atau agar kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Jalan kara masih lagi menjadi misteri bagi pihak individu yang pernah diganggu. Punca di sebaliknya juga belum dapat dikenal pasti. Namun, sebagai manusia, kita hendaklah meletakkan kepercayaan bahawa kita tidak sendiri dalam menghuni dunia ni. Malah, ada yang turut menjalani kehidupan di atasnya. Perbanyakkanlah amal ibadah. Moga kita dijauhkan dari perkara yang tidak diingini. Wallahu alam. Terima kasih kalian.